semua lapisan masyarakat. Di sini saya dapat melihat sumbangan graduan kita. Bukan saja membantu menyumbang kepakaran dalam bidang masing-masing apabila keluar bekerja nanti, malah berpeluang memberikan maklumat balas untuk membaiki program dan perancangan yang diperkenalkan oleh kerajaan. Keadaan pada hari ini lebih terbuka dalam usaha untuk meningkatkan kecekapan dalam sistem pentadbiran. Kerajaan juga serius dalam usaha membasmi budaya-budaya tidak sihat di dalam menjayakan program-program pembangunan kepada rakyat. Ini dasar yang perlu kita sokong. Dasar yang lebih berjiwa rakyat dan bersungguh-sungguh menangani segala permasalahan daripada perspektif yang lebih menyeluruh dan bukannya daripada sudut pandangan sempit dan dipengaruhi pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh itu, kita senantiasa memberi peluang kepada para pelajar universiti untuk menyuarakan pendapat mereka seperti mana yang diperuntukkan dalam AUKU ataupun Akta Universiti dan College. Dengan pindaan AUKU ini, mahasiswa dapat menyuarakan pandangan mereka mengikut saluran yang betul, sikap mudah terikut-ikut tanpa usul periksa dan mempercayai khabar sebar adalah kesan negatif daripada pembangunan ICT dan ledakan maklumat yang tidak terkawal. Mereka yang tidak dapat menyaring dan menilai maklumat dengan baik akan cepat terpengaruh dan kadang-kadang menimbulkan kekeliruan. Kita lihat dahulunya bagaimana kerajaan kita telah mengusaha generasi yang akan dapat menuntut ilmu pengetahuan sesuai dengan pembangunan kita. Kita mahu ilmu pengetahuan ini diresapi dengan lebih kritis lagi kerana keadaan kita terdedah kepada dunia. Banyak value system yang di peringkat dunia mungkin tidak sesuai dengan keadaan tempatan kerana perbezaan pembangunan kita tidak begitu sama. Ada negara masih lagi belum cukup bebas dan terpaksa untuk menyesuaikan diri dengan konsep yang terlalu bebas sangat di luar dunia. Kita mesti menumpu perhatian kita kepada keadaan kita sendiri dan mengkaji sama ada kita ini sudah siap sedia untuk memeluk banyak perubahan yang boleh diterima oleh masyarakat agar tidak akan merosak masyarakat kita sendiri. Yang paling penting di dalam masyarakat kita sekarang ini ialah menjamin semua pembangunan yang kita pelopori begitu lama akan dapat berterusan dan kemakmuran yang kita telah taja begitu lama akan dapat sampai kepada semua rakyat kita, khasnya mereka yang ketinggalan di luar bandar. Kita lihat misalnya di Kota Samaran ini, bagaimana perubahan telah sampai kepada akar umbi rakyat. Kita lihat kampung yang kecil sudah menjadi bandar besar. Tempat yang tidak ada dapat mengeluar SPM, student SPM dalam tahun 65, sekarang ini sudah boleh mengeluar 200 lebih graduate tiap-tiap tahun. Ini adalah petandanya bahawa usaha kita untuk
membangun negara ini adalah menerusi usaha membawa rakyat kita supaya dapat menyertai proses pembangunan dengan dapat memberi sumbangan yang lebih baik lagi. Kini Sarawak memasuki lembaran baru dan membina struktur pembangunan ekonomi global yang memberi fokus kepada industri, bioteknologi dan pelancongan sejajar dengan pembangunan koridor tenaga yang boleh dibaharui atau di Sarawak ini, iaitu SCORE. Kita ada pembangunan sama laju di Bintulu untuk heavy industries dan di Tanjung Manis di Mukah yang boleh menarik pelabur dalam bidang pengeluaran makanan dan farmasi dengan cuba untuk membangunkan amalan biotek dalam proses-proses yang berkenaan. Sudah tentu ini memerlukan tenaga mahir dan kemahiran yang berlainan daripada masa dulu. Oleh sebab itu, patutlah saudara-saudara yang dalam generasi muda ini sedar bahawa dengan pergerakan pembangunan negara kita ke arah yang berlainan, kita patut menyesuaikan diri, ambition kita supaya sesuai dengan apa yang kita boleh capai sebagai peluang pekerjaan dan kemudian menyumbang kepada arah pembangunan yang menunjukkan kelebihan kita menyesuaikan diri dengan masa dan menunjukkan inovasi, upaya berinovasi kita. Kita bertuah kerana wujudnya UNIMAS yang mempunyai kepakaran serta prasana yang lengkap dan rapi bagi memastikan program dan aktiviti pengajian tinggi dapat berjalan dengan lancar di Sarawak. Para graduan pula harus lebih bersedia dalam menyahut cabaran seumpamanya ini, iaitu dengan melengkapkan diri dengan pendidikan, pengetahuan dan kemahiran yang mana sangat berguna di alam pekerjaan kelak. Pada masa sekarang, kita banyak berbincang berkenaan transformasi negara dan kesan kepada pembangunan masyarakat keseluruhannya. Di sini saya ingin menegaskan bahawa di pihak kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif dan program pembangunan. Namun jika ianya tidak difahami dan dihayati oleh masyarakat, maka usaha-usaha tersebut tidak akan dapat memberi impak sepenuhnya. Contohnya, program inovasi negara yang bertujuan untuk membina modal insan yang bersifat inovatif tidak akan berjaya sekiranya konsep dan objektifnya gagal dihayati. Oleh itu, universiti memain peranan penting dalam membentukkan graduan yang inovatif dan berdaya saing. Inovasi perlu diamalkan dalam semua aktiviti kesarjanaan seperti pengajaran, pembelajaran, penyelidikan, perundingan dan perkhidmatan serta pengurusan ilmiah. Saya ingin merakamkan terima kasih dan amat berbangga dengan penglibatan aktif UNIMAS dalam projek pembangunan wilayah tengah Sarawak dan telah membuat laporan tenaga kerja yang diperlukan untuk Sarawak Corridor of Renewable Energy ataupun SCORE. Saya percaya dengan komitmen semua pihak dan bakal tenaga muda di Sarawak, termasuk graduan yang ada di sini hari ini, maka SCORE mampu muncul sebagai nadi penggerak ekonomi dan sosial Sarawak yang berkesan dan terusnya tadbir dengan baik. Saya juga ingin mengucap tahniah kepada UNIMAS kerana berjaya menggabungkan aspek pengajaran dan penyelidikan bagi menyokong usaha ke arah
negara berpendapatan tinggi. UNIMAS juga amat aktif dalam penyelidikan, perundingan dan perkhidmatan masyarakat dalam bidang-bidang pembangunan, teknologi maklumat dan komunikasi ataupun ICT, tenaga hijau dan tenaga yang lebih diperbaharui, kepelbagaian biologi ataupun biodiversity, kesihatan dan perubatan komuniti, reka bentuk dan inovasi serta mengoptimalkan industri sego dan pada masa yang sama tidak melupa pembangunan komuniti luar bandar bukan saja tertumpu di Sarawak, malah di peringkat nasional dan antarabangsa. Untuk dikenali di pentas dunia, UNIMAS diseru untuk melipat ganda usaha untuk memanfaatkan local knowledge dalam kajian kerja kesarjanaan agar dapat dikongsikan bersama di pentas antarabangsa. Tugas UNIMAS dalam membina dan membangunkan modal insan yang beretika, berkemahiran, bertanggungjawab dan komited begitu besar. Saya berasa tanggungjawab ini perlu dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat oleh para graduan sekalian. Saudara-saudara merupakan harapan negara kita sebagai penerus kesinambungan kepimpinan negara pada masa akan datang. Oleh itu, tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada para graduan sekalian. Semoga kejayaan yang diraihkan hari ini menjadi asas teguh untuk meneruskan perjalanan hidup dengan lebih berkeyakinan. Ingatlah, success is a journey and not a destination. Therefore, it can only be achieved with you wanting to take the first step and persist through hard work. Sekian, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya mengisytiharkan pembukaan sidang 3 Majlis Convocation ke-16 UNIMAS pada hari ini. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Pehin Sri Dr.
Penganugerahan ijazah sarjana muda dipersilakan Dekan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Profesor Dr. Narayanan Kulatu Ramai. Yang amat berhormat Pro-Chancellor, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang amat berhormat Pro-Chancellor menganugerahkan ijazah sarjana muda Sains Komputer dengan kepujian kepada graduan berikut. Program Kejuruteraan Perisian Ahmad bin Endo, Caroline binti Alphonsus, Corbin Ana Atek, Fauzi bin Zainal Abidin, Lieutenant Muda Jamali Johari, PSS TUDM, Khairul Anwar bin Syarkawi, Muhammad Yuhalis bin Muhammad Khalid, Eng Bun Ding, Nelson Niki anak Zanoria, Nur Hafizi binti Habib Sultan, Nur Aimi binti Abdullah Sani, Rozaimi bin Abdul Rahman, dan Suraya binti Suyong. Program Pengkomputeran Multimedia Cheng Lung Hei, Nur Fadlihana binti Muhammad Asral, dan Zulizwan bin Abdul Malik. Program Pengkomputeran Rangkaian Abdul Faris bin Ahmad, Chai Chow Fan, Cynthia Chai Suk Sing, Jeffrey Chu Sun Fat, Khairul Anwar bin Abdul Razak, Lee Mei Chu, Lee Wei Li, Liu Si Kin, Mah Yuen Tong, Muhammad Nur Eksan bin Muhammad Syamsuddin, Nur Hakimi bin Lokmanul Hakim, Nur Liza binti Hashim, Nur Efiza binti Aswandi, Nurul Izza Hani binti Hussein, Shahram bin Yusuf, Lieutenant Muda Siti Nurul Haida binti Johari, PSS TUDM, Siva Raja anak lelaki Sindira Muti, Tan Chen Wei, Teresa Emu Pengiran, Vicky Tan Win Moon, dan Wong Sun Hin.
Program Sains Komputer. Christina Q. Le Hyong, Dila Elias Josephine Duni, Lau Hui Leng, Lo Wei Fong, dan Suryakala anak perempuan Sevayoga Rajan. Program Sistem Maklumat. Arbaya binti Angin, Azlin Hasnera binti Kaswadinata, Muhammad Syuhada bin Abdul Razak, Eng Chun Si, Nur Adilah binti Rozali, Nur Aini binti Ismawi, Nur Farhana Dawama binti Mazlan, Siti Yuhainit binti Hamzah, dan Syazwani binti Hussein. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Pehin Sri Dr. dan Dekan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat.
penganugerahan ijazah sarjana muda. Dipersilakan Dekan Fakulti Kejuruteraan Profesor Dr. Wan Hashim bin Wan Ibrahim. Yang Amat Berhormat Pro-Chancellor, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Pro-Chancellor menganugerahkan ijazah sarjana muda kejuruteraan dengan kepujian kepada graduan berikut. Program Kejuruteraan Elektronik dan Komputer. Abang Abdul Muhaimin bin Abang Syafi'i, Andrew Sia Chiu Chi, Brian Gugar anak Juka, Chan Shu Weng, Christopher anak McMarion, Chua Chi Kiong, Daniel Larry Ling, Dayang Asmizah binti Abu Bakar, Esther Belinda anak Tening, Hazalimah binti Anthony Hasbi, Hensley anak Siman, Hilary Francis, Kau Yok Wah, Khalida binti Razali, Ko Ter Sheng, Kwan Yi Liang, Leong Suk Yen, Ling Ung King, Logeswaran anak lelaki Krishnan, Miss Von Eric anak Pelet, Muhammad Shukri bin Suili, Muhammad Hidayat bin Isa, Muhammad Kamal bin Kiran, Muhammad Rizwan bin Ramlan, Mok Zong Yung, Muhammad Rizwan bin Mohammed Iqbal, Eng Shi Wei, Noraizah binti Tahir, Nur Amiza binti Malik, Nur Zahira binti Abdul Kadir, Patricia Ernie Lee, Prabakaran anak lelaki Munusami, Syazwani binti Syamsuddin, Siti Nur Ain binti Samsuddin, Syed Zain Al-Idrus bin Wan Mustafa, Teo Wei Yu, dan Ting Su Jin. Program Kejuruteraan Elektronik dan Telekomunikasi. Amy Kue Hu Yen, Angela anak Carter, Barry Lawai Stageng,
Caroline anak Louis, Cheng Phui Heng, Cheng Chia Li, Chu Lina, Chung Jing Yi, Cindy Chong Pei Feng, Darmindra anak lelaki Manoharan, Evelyn Shimai anak Jiman, Freslin Laong anak Sabang, Harith Daniel bin Sheikh Muhammad Sharif, Herdawati binti Tiansin, Joanna Philip anak Polycarp, Jonathan anak Peter Kaus, Joanna Asfarini binti Muhammad, Khamirul Azizul bin Ridwan, Ling Xiu Jin, Lu Chiu Chen, Muhammad Akmal bin Mahfar, Monik Hacinta Elaine, Lieutenant Muda Muhammad Asri bin Shuhim, Naomi anak Putin, Niao Li Wei, Norshila binti Rapai, Nur Amalina binti Bohari, Nurliana binti Husaini, Nurul Fatin binti Muhammad Zahir, Pang Li Meng, Prema Lechumi anak perempuan Selva Raj, Rafael Brian anak Matthew Junit, Saufi Afendi bin Basri, Said Mohsin bin Wan Muhammad, Sharifah Siti Nurzriati binti Wan Hussein, Siti Ajirah binti Jamil, Siti Hanim binti Halim, Suraddi bin Sulaiman, Shafrin bin Ismail, Tang Chong Chin, Teh Chin Ying, Terry Li Zi, Tu Yi Wen, Vanessa anak Girim, Yong Guan, dan Lieutenant Muda Yuswari bin Yusuf PSS TUDM. Program Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan. Adi Hanif bin Jais, Ahmad Wazir bin Johari, Amirul Abidul Rahman Jauzi bin Suhaili, Andrew Xiao Ting Jiang, Ang Wei Heng,
Atikah Nabilah binti Raji'i, Bong Sing Lung, Bong Ze Ming, Brian Kwazo anak Hamlo, Lieutenant Muda Chang Huen Chiang, Chia Bun Huat, Cornelius Johnny, Edmund Padan Simeon Kalang, Emmanuel Nicodema anak Jimmy, Emiruddin bin Suud, Pham Mun Shun, Fong Bun Chuan, Galvin anak Taham, Gloria anak Justin, Hazel Maybelline anak Johan, Hee Hyung Hung, Jeffrey bin Saga, John Alexander anak Douglas, Jong Kong Lip, Julian Teon Hock Kwan, Junti Lajun, Kevin Lau Lik Yuan, Kiu Seong Wen, Lau Dun Chian, Lau Si Hui, Liu Chun Ho, Lim Chun Po, Lim Quang Ting, Lim Pai Yi, Ling Chun Peng, Ling Tiêu Huang, Lo Y Yong, Lo Chi Zian, Murphy anak Henry, Michael Sampar Enchang, Mohamed Kaswadi bin Mohamed, Muhammad Adib Farhan bin Muhammad Jafar, Muhammad Fazrin bin Abdul Aziz, Muhammad Irwan bin Kifli, Muhammad Khairul Aizat bin Kamal, Muhammad Syahrul Aizat bin Ismail, Muhammad Syukri bin Fasihuddin, Muhammad Arba'in bin Ismail,